Kisah ini dikirimkan oleh seorang pendengar. Kisah dialami oleh jiran sebelah, tapi beliau terdengar jiran sebelah berkongsi kisah ini, dan inilah yang diceritakan daripada seorang pendengar yang bernama Suhaili. Suhaili berkongsi peristiwa yang tak dapat dilupakan. Katanya, saya tinggal di sebelah rumah jiran saya. Di rumah jiran sebelah saya ni adalah seorang makcik tua. Dia ada 3 orang anak. Ketiga-tiga anaknya semua dah berumah tangga. Masing-masing dah berpindah ke rumah mereka sendiri ataupun tinggal bersama dengan mertua. Jadi makcik ini tinggal seorang diri. Suaminya sudah meninggal dunia. Casey dan juga pendengar Ria 897, apa yang ingin saya ketengahkan ini adalah pengalaman yang dialami oleh jiran sebelah dan juga pengalaman saya yang mungkin saya rasa, katanya Suhaili, mungkin ada kena-mengena dengan jiran sebelah. Jadi yang diceritakan oleh Suhaili, jiran sebelah saya, makcik ni saya gunakan nama samaran Casey. Ya, saya gunakan Cik Asma, bukan nama sebenar. Katanya Cik Asma, seperti yang dikatakan oleh Suhaili tadi, 3 orang anak dah berpindah tinggal bersama dengan mertua mereka ataupun rumah masing-masing. Tapi pada hari-hari tertentu, anak-anaknya akan datang, hantar cucu, suruh mak jaga. Mungkin anak nak keluar ataupun ada urusan yang harus dijaga. Cucu Cik Asma ni, yang saya tahulah, yang saya tahu ada yang berusia 5 tahun, ada juga yang berusia 4 tahun. Jadi waktu-waktu bila anak dia datang, nanti hantar cucu, dan nanti saya akan bermain dengan cucunya. Maklumlah Casey, saya cuma ada 1 adik. Adik saya pun dah berusia 17 tahun. Jadi bila nampak anak kecil, saya suka sangat. Kadang-kadang saya akan duduk semalaman di rumah Cik Asma ni. Kami dah macam keluarga. Kami akan tengok-tengokkan rumah dia. Begitu juga dia akan tengok-tengokkan rumah. Bila saya dengan ibu dengan abah bercuti dengan adik saya, dia akan tolong juga siramkan pokok bunga di depan rumah. Begitu akrabnya perhubungan kami sebagai jiran. Rakan MJ12. Jadi saya ingat pada suatu malam sekitar pukul 11 malam, Casey, 11 malam saya balik dari tempat tugas. Saya nampak Cik Asma sedang duduk di ruang tamu, tapi ruang tamunya gelap. Dapur gelap, bilik pintu ditutup, tapi ruang tamu Cik Asma sedang duduk. Jadi saya pun berdiri depan pintu. Saya berdiri depan pintu, saya berbual dengan Cik Asma. Cik, sorang-sorang cik duduk dalam gelap. Bayangkan pendengar. Jadi Suhaili kata, beliau diri depan koridor, depan pintu besi rumah Cik Asma ni. Dia kemudian dia bercakaplah dengan Cik Asma yang duduk dalam gelap. Dia bertegur, "Cik, duduk dalam gelap cik sorang-sorang cik." Jadi Casey, bila saya tengok Cik Asma ni, dia diam tak layan tu. "Cik, kenapa makcik ni macam ni saya rasa ni dia bad mood ke, bergaduh ke." Saya pun tak naklah berpanjangan di sana sebab very awkward, macam tak kena. Saya pun terus pulang ke rumah, iaitu rumah sebelah. Rumah sebelah adalah rumah saya. Saya jalan, sedang saya buka pintu besi rumah saya, pam, pintu besi rumah Cik Asma dihempas. Saya rasa kecil hatilah. Ya, kami hidup berjiran, tiba-tiba Cik Asma marah sangat macam tu. Jadi apa yang berlaku, masuk dalam rumah, saya nampak ibu saya sedang duduk di dapur, sedang makan biskut. Jadi saya pun letakkan beg saya atas meja makan. Saya duduk, saya tanya pada ibu saya, "Ma, kenapa dengan Cik Asma?" Jadi ibu saya tanya saya, "Kenapa?" Tak ada, saya pun ceritakan. Tadi saya balik, saya menegur, tiba-tiba bila saya nak masuk dalam rumah, dia hempas pintu. Jadi tak apalah, nanti besok mak tengok-tengokkan. Pendengar Ria 897 FM, keesokan harinya, mak saya pun dah masak, bawa lauk lah nak pergi rumah Cik Asma. Ketuk pintu, Cik Asma buka, senyum, macam tak ada apa-apa yang berlaku. Jadi mak saya pun masuk dalam, letak lauk pauk. Kemudian mak saya berbual-bual. Mak saya tanya semalam, Cik, mak saya panggil dia Cik Mah, semalam awak tidur pukul berapa? Cik Mah pun cakap, "Oh, saya tidur siang semalam. Lepas isyak saya dah masuk tidur. Sebab ni ada cucu satu ni jaga, dia tidur siang. Dia kalau saya keluar bilik mesti dia menangis. Pukul 9. Macam tu lah." Jadi ibu saya pun keluar, balik rumah. Bila dia ceritakan saya terpanjat. "Ali, apa dia, Ma? Semalam kau balik pukul berapa?" "Pukul 11. Tak mungkin tau. Cik Asma cakap, Mak tanya tadi, ibu tanya tadi. Dia kata pukul 9 lepas isyak dia dah tidur."
Tak mungkin lah, Ma. Haili balik, nampak Cik Asma dekat ruang tamu. Mana boleh Cik Asma dah tidur siang? Kami betul Haili nampak Cik Asma. Tak apalah, Ma. Jadi pendengar Ria 897, itulah gangguan yang pertama berlaku pada Suhaili. Gangguan yang kedua, apabila pendengar Ria ingat ini kisah yang pertama berlaku yang seram. Gangguan berikutnya, Suhaili keluar malam dengan rakan-rakannya, balik sekitar pukul 1 pagi. Keluar dari lift, jalan dekat koridor, ternampak rumah Cik Asma pintu terbuka. Suhaili tak nak tengok kerana ada kejadian yang berlaku sebelum ini yang telah pun membuat beliau rasa takut. Bila sampai depan pintu, kali ini ternampak pula cucu Cik Asma sedang berdiri dekat pintu. Dia pun berhenti. Kemudian dia berbual. Aidil, Aidil, dia panggil. Cucu Cik Asma kisi berdiri depan pintu. Saya pun terlupa dah pukul 1 lebih pagi. Kenapa budak ni belum tidur? Itu tidak saya fikirkan. Sebab budak ni tengah diri, saya pun main dengan dia. Saya agak-agak kacau dia. Aidil, Aidil. Dia tengok saya. Kemudian bila saya bungkukkan badan, dia masih matanya menjeling ke atas tengok saya. Kemudian kisi, perkataan yang pertama dia keluarkan dari mulutnya, dia tunjuk dekat belakang saya, Momo, Momo. Kisi, saat Aidil, cucu Cik Asma cakap Momo tunjuk belakang saya, meremang bulu roma Kisi. Yang paling menakutkan, saya jalan sampai depan pintu rumah, keluarkan kunci. Saya ketuk pintu beberapa kali sambil saya tangan meraba-raba cari kunci. Assalamualaikum. Ma, buka pintu, Ma. Tapi tangan meraba cari kunci. Casey, budak kecil, usia 5 tahun, keluarkan tangan tunjuk pada saya. Momo, Momo. Pendengar Ria 897, semakin meremang, saya dapat rasakan tajam bulu roma, bulu tengkuk saya. Masuk dalam rumah, saya terus cuci kaki, ambil wuduk, katanya Suhaili. Rasa seram sangat-sangat. Perkara-perkara seram yang lain berlaku selepas itu. Dan Casey, sampai ke saat ini tidak saya tahu sebenarnya apa yang mengganggu keluarga Cik Asma, ataupun mungkin saya ni ada pendamping. Tapi saya telah pun berjumpa dengan seorang ustaz, telah pun mendapatkan nasihat dan juga bantuan beliau adalah minyak dan sejenis air yang telah pun dibacakan pada saya. Setiap kali saya balik rasa tak sedap hati dalam perjalanan, saya akan ambil air itu, minum seteguk dan kemudian sapukan air tersebut ke muka saya. Itulah dia, terima kasih daripada pendengar kita Suhaili yang mengirimkan kisahnya dalam rancangan Misteri Jam 12. Saya bernama Astuti. Saya adalah seorang bekas pembantu rumah. Tapi sekarang ini saya tidak lagi bertugas di Singapura. Saya sudah pun kembali pulang ke kampung halaman. Saya tetap mendengar siaran Ria melalui internet radio. Memang kangen ataupun memang rindu sangat dengan rancangan-rancangan di Ria, khususnya Misteri Jam 12. Kalau Mas Kisi bisa ketengahkan pengalaman saya, boleh tak ketika saya bertugas sebagai seorang pembantu rumah bersama dengan keluarga orang Melayu. Kisi, saya tidak akan sebutkan siapa nama majikan saya, tak nak mengaibkan mereka. Tetapi Kisi, inilah yang saya alami ketika saya berkhidmat. Ini adalah majikan saya yang kedua, dan ia adalah salah seorang majikan di Singapura. Saya ingat lagi, pertama kali saya sampai dalam rumah itu, beg saya digeledah. Ya, ataupun dia gunakan perkataan yang saya rasa mungkin tidak difahami, saya gunakan perkataan geledah. Dikeluarkan barang-barang dari beg saya, dan kemudian memeriksa beg saya. Ada tak kepunyaan-kepunyaan saya yang was-was? Mereka takut saya mungkin bawa hantu bersama dengan saya. Sejujur saya kata, saya ini bukanlah malaikat. Tapi tidaklah saya buat sampai nak menyihir menggunakan sihir. Kalau berada di negara orang, apa yang penting solat 5 waktu. Saya amat bersyukur
Majikan kedua adalah orang Melayu Islam. Yang pertama pun sama. Jadi lebih senang saya nak solat 5 waktu lebih senang. Bila nak berpuasa pun lebih senang. Jadi kata Astuti diteruskan pengalamannya. Kemudian saya fikirkan, wah ini keluarga memang keluarga yang beragama kuat, ingin periksa. Bagus, saya tidak kecil hati pun. Mereka mempunyai hak, kata Astuti. Jadi setelah itu mereka dapati saya tidak ada bawa apa-apa barang. Yang pertama kali saya rasa pelik. Malam tu lah kisi, saya sampai sekitar pukul 6 lebih petang. 6 lebih petang barang saya dikeluarkan dan mereka pun mengarahkan saya buat tu buat ini dan sebagainya. Bila nak masuk waktu maghrib, saya tanya pada tuan rumah, ibu mohon tanya waktu maghribnya jam berapa? Kamu dah nak buat apa maghrib? Tanya ibu itu pada saya. Saya nak solat bu. Ada sejadahnya enggak? Kamu pakai selimut tu dalam almari. Kamu nak solat dalam bilik kamu saja. Di luar sini semua jangan. Ngerti? Saya seolah-olah dimarahi kisi oleh keluarga ini, kata Astuti. Saya rasa pelik. Selama saya bertugas dengan majikan yang pertama, tak pernah pun saya dimarahinya. Malah mereka solat bersama-sama. Tapi yang ini lain kisi. Saya hanya boleh solat dalam bilik saya, bilik kecil. Bilik ini terletak di bahagian dapur rumah. Sebuah bilik mungkin saya rasa yang ditambah. Rakan MJ12. Setelah sekian lama, saya tidak pernah lihat isteri, suami, ibunya solat. KC dan pendengar Ria 897 FM. Mulalah ia berlaku di depan mata saya. Apabila ibu dalam rumah ini, bukan anaknya, bukan, tapi ibu kepada anak ini, apa yang dia buat KC? Dia panggil, Tuti, Tuti, sini tolong aku. Saya masuk ke dapur terperanjat KC. Apabila ada seekor ayam yang dah mati. Ayam itu sudah mati. Dikeluarkan dari satu bungkusan. Kemudian dia kelar lehernya. Darahnya disuruh saya tunggang ataupun terbalikkan ayam tersebut. Darah tu disuruh kumpul. Saya tengok apa ini ibu buat. Nak tanya takut dimarahin. Saya diam saja. Saya ikut. Kisi tuang dalam botol. Kemudian dia simpan di dalam almari. Rupa-rupanya, kata Tuti, darah tersebut tujuan sihir. Baru saya tahu, ibu yang tua ini adalah salah seorang tukang obat yang terkenal. Rumahnya Kisi setiap minggu penuh dengan orang. Orang datang untuk berobat. Orang datang untuk dapatkan ramuan-ramuan tertentu penyakit bagi penyakit mereka. Jadi dari situlah sedikit demi sedikit saya pula diganggu. Sebab saya seorang dalam rumah itu yang solat. Ketika saya sedang tidur dalam bilik kecil di bahagian dapur, saya dengar kerusi ditarik. Saya bangun, keluar dari bilik saya terperanjat Kisi. Di meja makan di dapur ada dua orang perempuan rambut panjang. Panjang sampai ke lantai. Lidahnya terjelir keluar. Kisi sedang buat apa Kisi? Atas meja makan diletakkan dulang yang berisi darah ayam tu. Benda tu seolah-olah sedang menjilat darah ayam. Saya lihat dengan jelas. Bila ternampak, saya tutup pintu. Saya istighfar berkali-kali dalam keadaan ketakutan. Pintu bilik diketuk, dicakar, seolah-olah nak masuk ke dalam. Tapi mungkin kerana dengan kuasa Allah, katanya Astuti, bilik itu bilik solat, seolah-olah dilindungi oleh Allah dan malaikat-malaikatnya. Saya hanya boleh berzikir dan ingat pada yang satu. Hari saya bersama dengan majikan ini memang tersiksa. Apa yang disuruh buat, saya buat. Tapi sebaliknya saya sentiasa diganggu Kisi. Saya masih ingat lagi ketika saya sedang solat Kisi, saya sedang solat malam. 1/3 malam saya bangun. Saya nak ambil wuduk, masuk ke dalam tandas. Tandas betul-betul tepi bilik tidur saya. Sedang ambil wuduk Kisi, depan tandas ada perempuan berdiri, matanya terbeliak tengok saya, menakutkan saya, seolah-olah tidak ingin saya mendirikan solat malam. Pendengar Ria 897, khidmat saya dengan keluarga tersebut hanya setakat 1,5 tahun.
sebelum saya berpindah pada majikan lain kerana mereka tidak mampu membayar gaji saya. Jadi, mungkin ada hikmah di sebaliknya. Kalau tidak, Casey, mungkin 2-3 tahun saya hidup merana. Oleh kerana mereka tidak mempunyai kemampuan, ini juga mungkin atas bantuan Yang Maha Esa. Saya berjumpa dengan majikan yang baik dan lebih baik dari yang kedua. Terima kasih. Selamat tengah malam. Astuti, pendengar Misteri Jam 12. Kata Dian, Casey, saya ingin berkongsi pengalaman peristiwa. Kisah ini berlaku di rumah. Dahulunya saya ada sebuah, bukan saya tapi ibu saya ada sebuah kampung. Merupakan antara kampung yang terakhir di kawasan Lorong Buangkok. Kalau Casey sebut Lorong Buangkok, ramai yang tahu. Dan ibu saya antara penduduk di sanalah. Katanya pernah ke sana beberapa kali untuk menjenguk, menziarahi ibu ataupun pada musim perayaan. Dan saya pernah juga ke sana apabila ibu mengirim saya beli sesuatu untuk dia. Jadi saya ke sana bersama dengan suami saya. Waktu itu saya belum lagi ada cahaya mata. Dan perkara ini berlaku agak lama, Casey. Saya rasa pada tahun 1990-an kalau tak silap saya. Saya dengan suami singgahlah pergi kedai. Waktu tu kami baru saja balik dari seberang tambak. Ibu telefon dan saya pun ibu Page. Page pakai pager zaman betul lama ni katanya ibu Page saya pun menelefon ibu saya lah di rumahnya. Jadi bila tanya, ibu kata boleh belikan dia makan tak dengan bapa saya sebab mereka berdua lapar. Saya pun beritahu suami, kami pun pergilah ke kedai berdekatan sebelum pulang ke rumah kami untuk menghantar makanan ke rumah ibu. Bila masuk kawasan kampung Lorong Buangkok ni, di depannya jalan memang gelap, Casey. Memang tidak ada lampu waktu itu. Sampai dalam, suami pun duduk dalam kenderaan. Bila suruh suami masuk, suami kata tak apalah, dah malam, nanti ibu nak tidur dengan abah, biar mereka. Jadi bila saya masuk dalam bawa makanan, ibu tanya mana Hashim. Hashim tu suami saya. Kata abang Hashim kat luar tengah tunggu. Suruh dia masuk lah. Jadi saya pun keluar. Saya kata bang, ibu panggil masuk lah bang. Jadi suami saya pun katanya okey, nanti abang park kereta betul-betul. Suami saya pun park kereta. Suami masuk dalam dengan saya duduk dengan ibu dengan abah saya. Sedang kami duduk makan, saya bang, lupalah. Sebenarnya awal tadi kita ke seberang tambak, ada juga beli makanan-makanan yang lain. Kenapa tidak kita makan sama dengan ibu dengan abah kita kan? Saya pun minta kunci dari suami, saya keluar. Kata beliau Jadi ibu, abah saya dengan suami berada dalam rumah di Lorong Buangkok, sebuah rumah kampung. Saya keluar pergi ke kenderaan, Casey, nak ambil makanan. Betul-betul yang kami letakkan di tempat duduk belakang tergantung. Saya buka pintu belakang, saya pun membungkuk. Saya angkat 2 plastik dari seberang yang kami beli makanan tu. Saya tutup pintu, Casey. Bila tutup pintu, belakang kereta suami nampak pokok pisang. Ada jantung pisang. Dan kita ni orang Melayu dibesarkan dengan banyak kepercayaan. Entah kepercayaan itu patut diikut ataupun patut dipercayai ataupun tidak. Jadi bila saya nampak jantung pisang, dah mula fikir, Casey, wah ini tempat Pontianak tinggal ni. Jadi entah macam mana, saya pun macam-macam dah fikir. Meremang bulu roma saya. Saya dah angkat, dah tutup pintu. Saya tengok pokok pisang, rasa seram. Saya pun pusing, jalan laju sikit lagi sih. Jarak tempat suami letak kereta dengan rumah tu lebih kurang dalam 20 hingga 30 meter jauhnya. Saya jalan, entah macam mana, setengah jalan tu sempat saya berhenti. Saya toleh sebab macam ada benda memanggil saya untuk toleh ke belakang. Jadi kata beliau, saya toleh ke belakang, terperanjat, Casey, dekat pokok pisang, Casey. Saya nampak ada baju putih. Saya tak nampak orang, tapi nampak kain putih di pohon pisang belakang kereta suami. Pendengar Ria 897, bila dah ternampak kain putih dengan jelas, saya istighfar sambil jalan. Saya baca. Masuk dalam rumah, saya letak makanan atas meja. Ibu saya tengok saya, abah saya tengok saya. Mereka dah tahu mungkin saya dah ternampak sesuatu. Jadi ibu saya pun bangun. Dia tepuk belakang saya sambil dia selawat. Abah saya ke dapur ambil air. Dia baca-baca, suruh saya sapu dan minum. Semangat saya hilang untuk seketika kerana pertama kali, Casey, walaupun belum pernah nampak, tapi walaupun tak nampak muka, kata beliau, tak nampak muka, tak nampak susuk tubuh, nampak kain putih dekat pokok, dah seram. Ini kan pula ada pendengar-pendengar menceritakan pernah nampak depan muka. Bagaimana perasaan mereka, Casey? Selamat tengah malam, Kak Aini, apa khabar? Terima kasih. Nah, ini Kak Aini buat panggilan dari mana ni?
Kak Aini buat panggilan dari TY. Dulu Kak Aini pernah tinggal kampung ke di Singapura? Tapi yang Lorong Bangkok tu rasa pernah lah jalan situ KC. Tapi tinggal tak pernah lah. Jadi bila anda dilahirkan dah rumah flat lah Ya, betul. Jadi pengalaman Kak Aini tentang apa ni? Silakan. Ini Kak Aini nak berkongsi pengalaman Kak Aini ni sebenarnya terjadi semalam KC. Sebenarnya tak terjadi pada Kak Aini tapi dalam rumah, tapi dah kira luar kawasan rumah. Kira Kak Aini ni tinggal koridor. Ianya terjadi pada anak Kak Aini lah yang berumur 12 tahun. Anak Kak Aini ni Daniel, dia ni macam mana Casey nak cakap, dia boleh kalau ada istilah orang kata third eye dia memang boleh melihat lah. Jadi ni kisah Kak Aini Casey terjadi pada jam 3 pagi seperti yang diceritakan oleh anak Kak Aini lah. Semalam apabila dia dengan abangnya apabila tonton bola dan kemudian dah siap-siap dan nak masuk tidur lah. Jadi dalam bilik dia tu aircon dia tu sebenarnya rosak. Jadi dia telah buka tingkap dia, pasal ni koridor dia. Jadi buka tingkap tu agak sedikit besar lah, nak kasih angin masuk kan, agak bahang lah. Jadi apabila pasal dia tidur berdua lah dengan abangnya. Jadi bila abangnya dah betul-betul nak melolakkan mata, tiba-tiba terdengar macam satu bunyi macam seperti abang dia kata, bunyi apa tu? Seperti macam benda bunyi dalam seperti macam pokok tau. Gitu, macam gitulah. Jadi dia cakap dengan adik dia, bunyi apa tu? So si abang tu macam terus nak gelakkan mata lah, macam dah dengar kan, macam buat bodoh gitu. Jadi yang si adik ni pun ada dengar juga. Jadi anak saya yang Daniel ni pergi ke tingkap lah. Pasal tingkap bilik mereka tu menghadap koridor. Koridor Kak Aini tu ada ampaian baju lah. Jadi ampaian baju, jadi ada satu pokok. Memang Kak Aini ada satu pokok je, pokok macam pokok kelapa jadi pokok kelapa tu memang menghadap dia punya bilik. So dia pun tengoklah kat tingkap tu. Tengok kat tingkap tu Casey, dia cakap dia nampak lembaga budak. Tubuh susuk budak tu hitam. Tapi dia tidak nampak mata, tidak nampak apalah. Bersembunyi di belakang pokok kelapa tu. Dan bila dia anak Kak Aini ni tengok dalam angka macam height tingginya budak tu pada pokok kelapa tu tinggi sedikit lah. Jadi bila Kak Aini tanya macam mana dia yang nampak tu kan, nampak mata ke tidak ke, dia kata tak nampak. Dia cuma nampak lembaga budak tu membungkukkan badan dia, tapi keseluruhannya tu warna hitam je. Jadi tubuhnya gelap gitulah Semuanya hitam je. Membungkukkan badan. Jadi dia pun dah memang macam orang kata dah meremang kan, macam bahasa mereka tak sedap kan. Dia tutup tingkap, dia biarkan tingkap tu sedikit kan, dia terus lelapkan mata. Jadi sebenarnya Kak Aini tu nak bertanya lah pada siapa yang boleh lah, yang mungkin ada pakar ke apa ke, apakah yang dilihat anak Kak Aini ni. Jadi malam ni sekarang ni Kak Aini tengah sedang mendengar G12 kan, dia tak mau tidur dalam bilik. Dia tidur di dalam bilik Kak Aini sekarang. Tapi memang Kak Aini tak nafikan anak Kak Aini ni memang ada istilah yang diorang kata boleh melihat dan bukan ini perkara ni bukan sekali dua kali Casey. Banyak kali, kadang macam perkara 5 tahun dulu waktu Kak Aini ada pembantu rumah, dia pernah dalam pukul lebih kurang kata setengah jam sebelum maghrib tu dia nampak lembaga di dalam bilik dia lah. Tapi apa yang dilihat oleh Kak Aini ni punya anak ni selalunya dalam bilik dia Casey. Tapi yang terjadi semalam pukul 3 pagi ni, itulah menghadap tingkap Kak Aini yang koridor tu. Itulah sebelum tu abang dia dengar lah, pernah kata bunyi apa tu. Bunyi tu seperti seolah-olah bunyi cakaran di pokok tau. Jadi bila anak Kak Aini buka tingkap tu, pasal dia tingkap tu sliding kan,
pasal aircon tu rosak, jadi diorang panas, jadi diorang buka tingkap lah, kasih udara kan masuk. Jadi sebenarnya Kak Aini memang tak berapa galak kan, diorang buka tingkap kan. Jadi Kak Aini pun tak tahulah dia buka tingkap tu besar berapa, lebar dia macam mana. Jadi bila dah dengar suara tu, terus dia pun abangnya pun dah macam dah tidur tau. Jadi dia pergi kat tingkap tu, dia buka lah. Tu dia nampak lembaga, bukan lembaga orang dewasa ya Casey, dia lembaga budak. Membungkukkan badan dia tu, tapi segala-galanya hitam. Di belakang pokok kelapa yang Kak Aini punya pokok ni, satu pokok je. Dia pokok ni memang betul-betul menghadap. Tapi jiran Kak Aini memang apik cikgu memang banyak pokok lah. Jadi Kak Aini tanya, is it abang nampak pokok yang jiran kita atau tak? Dia kata pokok kita. Pasal Kak Aini ada ampayan selalu diletakkan di luar koridor. Memang ampayan tu pun kosong. Jadi dia buka tu, dia nampak lah lembaga tu bersembunyi di belakang pokok kelapa tu. Tapi dia tak, bila dia lihat tu memandang kat dada, tapi tidak ada mata, yang dia nampak tu segalanya hitam. Jadi memang sangat muskil lah. Ini pun sebagai satu soalan juga Casey nak tanya pada siapa yang agak-agak boleh meleraikan apa yang dilihat oleh anak Kak Aini. Dan malam ni pun tak nak tidur dekat bilik dia Casey. Jadi terima kasih, nanti mungkin kita boleh dapatkan pendapat pandangan pendengar ya. Terima kasih Casey. Terima kasih kembali. Selamat pagi Cik Wahid, apa khabar Cik Wahid? Selamat pagi Cik Giti. Cik Wahid buat panggilan dari mana Cik Wahid? Saya daripada Ulen ni. Di rumah, di tempat tugas ni? Di rumah lah di ni. Rumah. Dan pengalaman Cik Wahid? Saya memang peminat MJ12 lah. Oh, terima kasih Cik Wahid ni Cik Wahid, pengalaman ni berlaku pada anda ke macam mana ni? Ini berlaku pada diri saya lah. Tak tahun bila ni? Saya? Berapa tahun yang lalu? 10 tahun ke? 12 tahun ke? Macam mana? Tahun 70-an lah. Lama tu Waktu tu saya tinggal di daerah Sembawang. Di perkampungan Sembawang tu. Untuk pengetahuan Casey saya selalu dengar MJ12. Kebanyakan mereka berkata masjid yang di Sembawang tu kan adalah masjid Kampung Watan kan. Tapi sebenarnya itu bukan Kampung Watan. Itu masjid Pertempatan Melayu Sembawang. Kerana saya bekas penduduk situ daripada tahun 64. Wah, lama tu Lama. Jadi ini pengalaman tentang kawasan tu lah. Saya? Ini pengalaman anda tentang kawasan tu. Saya dulu tinggal sana. Silakan. Saya tinggal sana di ujung hulu menghadap ke laut. Jadi ke selat, itu Johor lah. Itu perkampungan campur ke atau perkampungan Melayu? Perkampungan Pertempatan Melayu Sembawang. Okey, silakan. Pengalamannya jadi silakan. Kisahnya beginilah. Saya sebenarnya mantan seorang ahli bomba pada tahun 70-an lah. Jadi saya dulu mana ada MRT, mana ada tu, kalau nak naik bas, nak pergi kerja tu makan masa sampai 1 jam lebih. Jadi saya kalau kerja siang, kadang-kadang kalau saya kena bikin overtime, balik sampai rumah nak dekat pukul 1 pagi. Jadi kisahnya beginilah Casey. Waktu saya balik tu daripada atas bukit tu kan, nak masuk ke rumah saya tu dah perjalanan, kalau jalan kaki dalam 30 minit lah, setengah jam. Jadi saya ni ada basikal old man. Kebetulan arwah atuk saya ni sediakan basikal untuk saya lah, untuk saya balik senang kayu basikal kan. Jadi satu masa tu waktu saya balik nak masuk lorong nak pergi rumah saya tu, waktu saya kayu tu saya rasa macam kenapa pokok ni bergoyang setiap kali aku jalan ni pokok ni ikut aku berjalan pula. Maksud saya tu bergoyang. Jadi saya pun tak fikir apa-apa lah. Jadi bila setengah jalan tu saya rasa ini ada benda yang tak kena ni. Jadi saya bilang dengan dia lah, niat hati tu nak bergurau lah. Saya kata kalau engkau betul engkau nak numpang duduk belakang ni, saya bilang dengan dia. Kita tahu kan basikal old man kan ada tempat duduk belakang tu yang besar tu kan. Jadi saya pun kayu. Kebetulan nak dekat sampai rumah saya. Sebelah rumah saya ni, jiran saya ni, nenek ni selalu cakap malam pukul 12 lebih dia ambil tempahan jahit baju orang lah. Jadi dia suka mengait baju lah, jahit baju orang ni. Jadi kebetulan saya lalu tu dia nampak saya. Jadi dia tak cakap apa-apa lah. Jadi kebetulan saya dah balik, dah mandi, tidur, tak ada masalah lah.
Jadi besok pagi tu waktu arwah atuk saya nak pergi ke masjid Tempatan Melayu Sembawang tu kan, jadi nenek tu selalu cakap dengan arwah atuk saya. Dia kata, cucu awak ni setiap malam selalu balik bawa perempuan. Dia kata, kalau balik kerja mesti bawa perempuan. Nah, mesti ada perempuan duduk belakang dia. Awak ni jangan tak tahu ke cucu awak ni ada perempuan ke bawa balik ni. Jadi arwah atuk saya macam tak puas hati lah. Dia bertanya pada saya, dia kata, kau ni betul ke tak malam bawa perempuan? Saya kata, mana ada bawa perempuan. Kata nenek sebelah kata kau selalu perempuan balik. Jadi dalam hati saya, perempuan, saya dah agak lain lah. Jadi saya cerita dengan atuk saya lah. Saya kata, kebetulan saya balik selalu, memang selalu saya rasa lah tempat situ memang selalu kalau saya jalan pokok tu sentiasa bergoyang. Tapi tak tahulah, barangkali dah kenal saya ke nak menumpang ke. Jadi satu hari tu Tuhan nak tunjukkan saya. Jadi waktu saya naik basikal tu mengayuh, saya rasa kenapa basikal ni makin hari makin berat pula kan. Jadi sampai kayu tu rantai pun putus. Saya pun turun lah. Saya cari rantai tu mana, rantai yang putus tu kan, pasal dah sangkut dekat tayar tu kan. Jadi saya fikir, saya memang dulu tinggal kampung dah tak ada perasaan takut lah pasal ni semua KC. Jadi saya pun cari rantai. Kalau saya toleh belakang, saya tengok dia berdiri belakang saya KC. KC tahu siapa yang berdiri belakang saya ni? Cik Pun. Cik Pun lah. Tapi memang saya tak nampak muka dia KC. Tapi paras kaki dia pun tak nampak. Tapi memang saya cakap terus terang dengan KC, dia berdiri tapi dia tak ada mengganggu kita. Jadi saya punya perasaan macam tak ada perasaan takut lah KC. Sampai saya cakap dengan dia, saya kata, ni aku nak balik kerja ni, aku keluar cari rezeki, tolong jangan ganggu. Tapi kalau niat hati kau ni nak menumpang aku, sekadar nak sampai rumah aku, di depan rumah aku, insyaAllah kau naiklah. Tapi kalau boleh, jangan ganggu aku, jangan ganggu keluarga aku. Jadi setiap malam tu bila saya balik, ada je KC macam gitu KC. Nenek ni setiap kali komplain kan, maklumlah orang kampung lah KC. Kadang-kadang satu cerita tu sampai satu kampung pun tahu. Sampai nama saya pun dah heboh-heboh satu kampung. Dia kata, wah cucu simpulan ni bawa anak dari orang balik malam. Tapi saya pun tak tahu siapa yang menumpang saya di belakang ni KC. Jadi itulah kisah saya. Jadi untuk pengetahuan semua pendengar ni kan, yang masjid di Sembawang tu bukanlah masjid Kampung Wak Hassan. Dia tu adalah Masjid Pertempatan Melayu Sembawang. Terima kasih ya. Terima kasih. Kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat tengah malam KC dan juga pendengar Ria 897 FM. Yang ini daripada seorang suami yang berkongsi pengalaman dan nama yang dikirimkan yang ingin digunakan dalam kisah ini. Katanya KC boleh gunakan nama samaran saja. Nama saya Bob, bukan nama sebenar. Ini berkisahkan tentang tukang urut pribadi isteri saya. Isteri saya sebelum ini telah pun bertanya pada saya beberapa kali yang dia nak dapatkan tukang urut untuk mengurut badannya sebab sakit-sakit badan. Saya pun membenarkan dia dan tukang urut itu akan datang ke rumah. Dia kata dia malas nak keluar, nak pergi ke kedai tukang urut. Jadi dia pun mencarilah. Sampailah satu hari apabila saya pulang dari tempat tugas sekitar waktu asar, ternampak isteri saya berada di ruang tamu sedang mengurut badan oleh seorang tukang urut yang tak dikenali. Saya masuk beri salam, isteri dan tukang urut menjawab. Jadi saya pun tengok isteri sedang urut badan, saya pun tak nak ganggu beliau. Katanya, Bob, saya masuk ke dapur, saya makan, kemudian saya solat asar sebelum saya beristirahat. Jadi pertama kali saya nampak tukang urut ini selepas isteri mengurut badannya, dia pun mandi dan kemudian saya pun berbual dengan isteri, tanya mana dia dapat dan sebagainya. Saya pun berborak-borak dan tukang urut itu sampaikan rekomen saya untuk mengurut lah, tapi bukan dia. Dia kata dia ada tukang urut lelaki yang boleh membantu. Jadi pendengar Ria 897 FM, saya pun pada mulanya memang tidak ada rasa apa-apa pun tentang tukang urut ini. Malah bila dia offer ataupun dia sarankan saya untuk dapatkan tukang urut lelaki, saya macam nak cubalah. Oleh kerana saya ni terlampau sibuk, saya kata tak apalah, mungkin lain kesempatan kalau ada peluang saya akan hubungi anda. Dia pun serahkan nombor telefon ataupun serahkan name card dia kepada saya. Kemudian
Bila dia pulang, saya tanya isteri saya lah lebih lanjut lah, dari mana dia jumpa, kenal dengan tukang urut ini, bagaimana urutannya. Isteri saya kata, bagus, sedap bang, badan saya ni rasa segar. Dan okeylah, setelah isteri ceritakan, dipendekkan cerita, beberapa hari kemudian saya balik rumah, tukang urut datang. Dalam hati saya bercakap, baru tempoh hari isteri aku urut, ni datang lagi. Tak apalah, mungkin dia rasa sedap agaknya urutan tu Dan kemudian Kisi, daripada mungkin dalam seminggu 2 kali dia urut, jadi pula seminggu 3-4 kali Kisi, dia akan datang urut. Jadi saya tanya pada isteri saya, awak urut badan selalu ni tak baik tau, tapi bang sedap bang, kakak ni urut bang. Jadi saya rasa macam curiga, syak wasangka, sesuatu yang tak kena dengan isteri saya ataupun dengan si tukang urut ini. Tak apa Kisi. Kemudian bila sekali ini saya dengan isteri berada di luar negeri, kami bercuti tak jauh Kisi, di Langkawi selama 4 hari 3 malam. Bila di Langkawi, isteri saya macam rasa gelisah tau, bila badannya tak disentuh, tak diurut oleh tukang urut yang saya sebutkan awal tadi. Saya tanya, kenapa dengan awak ni? Entahlah bang, saya macam gelisah lah bang, tak kena urut ni bang. Saya macam nak balik lah bang, boleh tak bang kita balik besok? Padahal Kisi, malam tu adalah malam pertama kita baru sampai. Jadi dah sah memang ada benda yang tak kena. Balik ke Singapura, saya pun membenarkan isteri saya. Isteri saya dengan segera Kisi telefon kakak ni datang urut isteri. Kemudian bila saya tengok kakak ni dah pandang saya macam lain tau Kisi, katanya. Jadi apa yang berlaku pendengar Ria? Bila kakak ni dah renung dan tengok saya, sebab saya dah tahu ada benda yang tak kena, dia tengok saya, dia renung saya, sambil mulutnya ni dia komat kamit sesuatu tau. Macam dia baca sesuatu, dia nak sembuh pada saya tak pastilah, tapi itu merupakan apa yang saya nampak dan mungkin apa yang saya rasakan. Kemudian setiap kali bila dia baca sesuatu, saya macam rasa berat sangat hati saya ni nak berjumpa dengan seseorang lah. Jadi memang benar, setiap kali saya nak jumpa dengan seorang pakar, nak minta pendapat pandangan, setiap kali itulah ada sajalah saya tertidur, bangun lambat, saya penat, overtime dan sebagainya. Jadi ini macam satu alasan tau. Sampaikan satu hari ini, bila saya solat maghrib di tempat tugas kerana saya kerja malam. Kemudian kebetulan Kisi, waktu itu saya punya tempat tugas ni, kata beliau ni ada masalah. Jadi kami semua diberi rehat sampai masalah tu diselesaikan oleh para engineer. Jadi kata Encik Bob ni, saya pun menelefon seorang pakar yang saya kenal. Pakar ni datang tempat saya dan saya ceritakan tentang apa yang berlaku pada isteri lah, yang setiap minggu ni kadang-kadang 3-4 kali pergi urut, padahal dah urut. Jadi pakar ni pun menceritakan, ya mungkin kalau dia tak salah lah, tak semestinya tukang urut itu adalah yang tak baik, tapi mungkin agaknya isteri dah terkena sesuatu. Pakar tersebut katakan tukang urut tu dah bubuh sesuatu pada minyak yang digunakan untuk urut isteri. Jadi dia suruh saya balik rumah, saya ambil daun, saya tak nak beritahu apa yang disuruh ambil bahan-bahan yang dikatakan oleh pakar ini. Dia suruh saya tumbuk, lumatkan jadi macam satu ramuan. Kemudian bila masa tertentu malam sebelum tidur, sapukan. Bila isteri ni dah tidur, tapi sebelum saya tidur, sapukan di ibu jari kaki isteri saya dan tengok apa yang berlaku. Kisi, pendengar Ria 897. Jadi bayangkan, isterinya dah urut, malam tu jugalah isteri dah terlelap. Bob bangun, pergi ke dapur, ambil ramuan yang dia dah bancur, dah tumbuk awal tadi, dia sapu pada hujung ibu jari kaki isteri. Kisi, tiba-tiba Kisi, isterinya pukul 2 lebih pagi, pendengar Ria 897, cuba anda bayangkan. Kata Bob, isteri saya bangun pukul 2 lebih pagi, biliknya pasang aircon, kesejukan. Isteri bangun, tiba-tiba dia gosok satu badan. Saya tersadar Kisi, rambut isteri direbangkan, dan bila tengok air muka tak macam isteri saya Kisi. Saya panggil isteri saya, awak ni kenapa ni? Malam-malam macam ni awak okey tak? Dia tak layan. Kenapa dengan awak ni? Dia toleh Kisi, dia tengok saya. Kau diamlah, aku panas. Pendengar Ria 897. Kata Encik Bob, bila isteri toleh dengan wajah muka, air muka dah tak macam isteri saya. Kemudian dia kata, kau diamlah, aku panas. Padahal bilik tu berhawa dingin. Dah benda yang tak kena. Malam tu juga saya buat panggilan kecemasan, sebab saya pun dah beritahu orang yang membantu saya ni, apa-apa dia kata boleh telefon. Saya telefon Kisi, pakar tu datang malam-malam Kisi. Pakar tu datang, sesuatu dilakukan pada isteri saya. Isteri saya meraung. Akhirnya dengan kuasa Allah, katanya Encik Bob, isteri saya dapat dirawat malam tu juga. Tetapi
Tetap isteri mempunyai kemahuan nak jumpa dengan tukang urut, nak urut badan. Saya terpaksa mengekang. Dan setiap kali berlakunya perkara itu, saya dan isteri harus duduk dan saya dan isteri harus baca satu ayat ini yang diberikan oleh pakar tersebut. Dan lama-kelamaan, sedikit demi sedikit, barulah hilang rasa nak pergi mengurut yang dirasai oleh isteri saya. Dan selepas itu, tukang urut dah tak datang, dah tak tanya khabar, dah tak ada cerita. Jadi di sini mungkin ada nasihat yang dikirimkan dalam email oleh Encik Bob. Kalau kita nak mengurut tu, kita harus tahulah siapa asal usul tukang urut kita. Jangan sampai salah kita pilih tukang urut. Terima kasih. Yang ini daripada Putri Liana, kirimkan SMS kepada saya. Assalamualaikum KC dan juga pendengar Ria yang lain. Waalaikumsalam. Nama saya Putri Liana. Saya ada kisah yang ringkas. Pengalaman saya ini berkaitan dengan makhluk yang saya pernah lihat di tingkap dapur rumah saya. Tapi sekali makhluk itu saya ternampak selepas saya mendengar rancangan KC Misteri Jam 12. Niat di hati nak pejamkan mata, nak tidur. Kerana saya takut, tiba-tiba takutnya semacam pada malam tersebut. Sampaikan saya nak ke tandas pun saya takut. Suami saya tidak ada di rumah, kata Putri Liana. Suami bertugas. Jadi saya beranikan diri. Saya keluar dari bilik, masuk ke dapur. Saya keluar dari tandas KC, saya ternampak dekat tingkap dapur saya seperti kepala manusia sedang memerhatikan saya. Bila ternampak, saya terus katanya di sini istighfar dan tak nak tengok buat kali kedua. Saya lari masuk ke dalam bilik. Kemudian terperasan pula tingkap bilik saya dengan tingkap dapur saya selarilah. Maksudnya di tempat bahagian yang sama. Saya pun tak tidur dalam bilik. Waktu itu saya tidur dalam bilik anak saya. Anak saya terbangun waktu malam, kejutkan saya. KC, bila anak kejutkan saya fikirkan dia mungkin terperanjatlah nampak saya. Anak saya ni berupa adalah anak perempuan berusia 15 tahun. Jadi tiba-tiba bila dia kejutkan saya tanya kenapa ni. Dia pun tanya, mama kenapa tidur sini? Saya katakan, oh tak sedap hati. Kemudian dia tunjuk saya dekat atas tingkap. KC, atas tingkap boleh nampak KC tangan orang. Tingkap tinggi KC. Sebelah atas katanya Putri Noliana. Sebelah atas tingkap saya merupakan tingkap kaca. Tangan orang berapa tinggi boleh panjat tu, macam nak umpil tu, nak buka tingkap rumah saya. Tapi yang menakutkan, tangannya hitam berbulu KC dan kukunya panjang. Saya bila nampak, saya kata pada anak saya, jom kita tidur dekat luar. Bila tidur di ruang tamu KC, barulah tidak ada apa-apa perasaan yang menyerangkan, menakutkan. Tapi malam tu saya telefon suami. Suami sampaikan telefon polis. Pihak polis datang lebih kurang 45 minit kemudian setelah saya buat aduan. Dan bila polis periksa di luar, tengok tak ada apa-apa orang sesiapa pun. Katanya kalau ada lagi telefon dan dia akan datang dan buat katanya dan bantu saya lah dengan anak saya. Itu saja pengalaman saya. Terima kasih dari Putri Noliana. Terima kasih Putri. Selamat pagi. Halo Casey, apa kabar? Ya, selamat berjaya ya dalam hidup kamu sebagai DJ champion ya. Ya, wah ni Pak Radin dah lama tak dengar berita. Apa cerita ni? Ya, Pak Radin kadang-kadang ada ujian banyak, tapi kadang-kadang Allah Ta'ala luluskan ujian Casey. Silakan Pak Radin, ada pengalaman ni. Ini Pak Radin nak cerita satu, ada chronic case ya. Ini Pak Radin nak cerita satu Casey. Ada juga manusia yang baik dan ada juga manusia yang zalim. Casey tahu tak, harapkan sahabat-sahabat makan kawan, kadang harapkan dalam permusuhan kita Casey sesama manusia ni kadang-kadang kita tak tahu siapa musuh kita yang sebenarnya. Kadang-kadang di dalam alam kenyataan dia begitu baik, tapi di dalam alam zahiriah kita, dalam batiniah kita rupanya dia mempunyai maksud yang begitu zalim. Manusia ni ada satu yang paling sedih, kadang-kadang tak suka melihat kebahagiaan orang Casey. Ini Pak Radin nak cerita kisah. Pak Radin selalu diketemukan satu kes yang dipanggil apa tak Casey? Ini mengkunci semangat cinta orang yang dah ada kekasih Casey. Ini dalam pakar, dalam alam sihir Casey, ada juga manusia Casey, percaya tak, wujud menangkap semangat cinta orang tu untuk cinta dia sendiri Casey. Ini sebenarnya Pak Adin cakap, ada satu kekasih yang dia sebenarnya dah bercinta dan nak berumah tangga, tapi dalam alam cinta rumah tangga Casey, dia rupanya telah dijatuh hati. Seorang pemuda lain telah jatuh hati dengan dia, dan pemuda itu telah menggunakan ini yang dipanggil apa tak Casey? Dia tangkap semangat cinta perempuan tu yang cinta kepada seseorang, berpindah kepada alam cinta dia. Yang paling zalim, dia menggunakan apa Casey? Sesuatu yang pakar, iaitu
kita manusia Casey, kita mempunyai semangat dalam kasih sayang. Kenapa Casey boleh mencerita misteri jam 12? Kenapa? Bermula dari apa? Kan semangat. Jadi apabila manusia ni yang pakar dalam kunci semangat orang Casey, dia dapat pindahkan semangat orang yang begitu bersemangat dalam apa bidang sekalipun, termasuk kasih sayang Casey. Jadi yang Pak Radin sedih sekali, wanita ni Casey dah lama hidup bercinta dengan wanita kekasih dia, dan wanita ini ingin untuk hidup berkasih sayang dan ingin mendirikan rumah tangga. Tapi malang 1000 kali malang Casey, ada juga lah pengkhianat yang menggunakan ilmiah bertukarkan cinta hati mereka itu. Ibarat dia bersemangat, katakan orang tu jatuh cinta dan mempunyai semangat perjuangan dengan kekasih dia, ingin hidup semati. Tapi semalam sekali Casey, semangat cinta dia itu telah ditangkap oleh seseorang dan dikunci. Seperti semangat itu dikunci, berpindah kasih kepada dia pula Casey, dengan menggunakan apa Casey? Mantra alam, mantra sakti, iaitu memuja semangat cinta wanita tu berpaling tada supaya melupa lelaki jejak keidamannya dan berpindah kepadanya, dan wanita tu 24 hours without no rhyme or bloody reason just forget the love guy Casey. Jadi bila Pak Adin tengok ini chronic case, Pak Adin pernah siasat ini pernah case, rupanya dia bukan berubah hati, dia bukan tak sayang orang yang dia pernah jatuh cinta, yang dia nak membina alam rumah tangga yang halal. Rupanya Casey, cintanya telah diperangkap oleh semangat kasih sayang oleh orang ini yang tak bertanggung jawab. Pak Adin tak nak sebut siapa, nanti Pak Adin selalu sebut Pak Adin asyik kronik kes perempuan aja je, lain tak ada. Tapi Pak Adin cakap ikhlas Casey, di dalam hidup banyak pakar-pakar, sama ada mereka tahu atau tidak, orang boleh kurung semangat kita Casey. Pak Radin sendiri pernah dikunci semangat Pak Radin supaya Pak Radin dikurung ke alam lain, seperti orang boleh kurung semangat Pak Radin ke satu tempat alam kuburan, mereka boleh kurung semangat Pak Radin ke tempat alam gua. Jadi dalam rohani Pak Radin hidup, tapi semangat tak ada, kesian dikunci ke alam lain Casey. Jadi ini semangat perempuan ni dikunci ke alam cinta dia Casey. Jadi dia belum lagi berkenalan dengan perempuan ni, tapi dia dah kurung semangat cinta perempuan ni kepada diri dia, dan semangat cinta wanita tu dah tak wujud kepada dia. Jangan main-main Casey. Ada juga pakar yang zalim boleh kunci semangat cinta orang dan semangat apa saja bidang kerjaya orang supaya tak berfungsi lagi Casey. Jadi bila Pak Radin datang, Pak Radin tengok sedih Casey, hati dia, jiwa dia tu dah tak interested tak apa Casey, tak nak ingat terus, tak nak ingat terus pada kekasih dia, dan tawar lebih tawar daripada nasi daripada air saya apa masakan Casey. Jadi ilmiah cerita Pak Radin ini, berhati-hatilah. Kadang-kadang ada juga manusia yang ada pakar, dia menggunakan menangkap semangat kasih sayang orang tu agar tak ada bercinta dengan orang tu, dan akhirnya pecah rumah tangga. Tapi alhamdulillah Pak Radin dapat pulihkan semangat perempuan tu yang telah pun semangat cintanya ditangkap oleh seorang lelaki yang tak bertanggung jawab. Casey tahu ada juga orang yang boleh tangkap semangat kasih sayang Casey. Contoh, A tu bercinta dengan B, tapi rupanya ada juga yang orang taruh mata, yang dah bukan dia berkenan dengan si wanitanya Casey, dia benci dengan laki-laki tu Casey. Alang-alang aku, kau tak dapat akau gini. Jadi ada juga dalam bidang hidup pakar manusia ni menggunakan sihir, mengunci semangat orang, dan orang tu tak boleh berfungsi dalam apa saja bidang Casey, termasuk dunia kasih sayang. Jadi bila Pak Radin datang settle chronic case ni, baru Pak Radin tengok rupanya wanita ni semangat cinta dia dah tak ada dengan orang yang dia love. Sedih sekali Casey. Dan akhirnya Pak Radin dapat pulihkan semangat cinta yang mereka telah dilakukan oleh manusia tak bertanggungjawab, dan hidup balik semangat kasih sayang Casey. Dalam hidup bermulanya segala kasih sayang, bermulanya kenapa Casey dapat berani dalam diri Casey?
datang ilmiah tu dari semangat, bukan kerana dari apa. Rohani milik Allah. Semangat adalah pemberian Allah untuk kita membina semangat kemajuan dalam hidup. Jadi kalau kunci dah semangat, ada juga yang zalim kesih-kesih, diorang boleh kunci semangat kita, dikurung ke satu gua. Ada semangat kita dikurung di satu tempat alam yang gelap. Jadi semangat kita tu tak bergerak. Kesian kita. Jadi hidup segan mati tak mau. Kesian. Ini satu kronik kes yang zalim. Tapi Pak Raden dapat settlekan orang manusia yang boleh pakar menggunakan semangat cinta dan semangat orang tu untuk tak berfungsi dalam dunia kasih sayang, dalam kerja, dan akhirnya jadilah macam yang berak kapur, tak boleh projek apa, tak boleh pergi, tak boleh gini. Tapi Alhamdulillah, kalau untuk pakar-pakar siapa kalau nak kunci tu, tak boleh, jangan. Kesian manusia, kita kan sama hamba Allah, bermaaf-maafan, itu saja. Jangan ada hasad dan kikianat, tak baik. Kita kan manusia, berapa lama boleh hidup di dunia. Itu saja ya Kesi. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.